pada kawasan rendah, kan? Iaitulah di dataran Kaabah. Dan dataran Kaabah itulah tempat ditinggalkan Siti Hajar dengan Nabi Ismail masa kecil lah. Kemudian Siti Hajar ni cerita dia pendek lah, no? Allah Ta'ala tunjuk bagi ke dia ni air Zam-Zam. Malah nak cerita dah tu, cerita dia panjang, no? Air Zam-Zam. Jadi bila air Zam-Zam tu ditemui di kawasan Kaabah tu, masa tu Kaabah tak ada, cuma tapak sahaja. Kaabah tak ada, sebab tu dibina pada zaman Nabi Ibrahim dengan anak dia Nabi Ismail tu. Jadi masa dia tinggal isteri dia di situ, kawasan tu tak ada apa lah, cuma ada tapak Kaabah tu. Kemudian bila kawasan yang kering kontang, muncul air Zam-Zam tu, ya, ada satu kabilah. Kabilah ni satu angkatan unta. Kabilah ni daripada Yaman. Kabilah ni dipanggil kabilah Jurhum. Mereka ni daripada negeri Yaman. Saya pernah tanya kawan saya, dia pernah duduk di Yaman, naik bas mari buat umrah di Mekah. Saya tanya berapa jam? 28 jam dia naik bas daripada Yaman. Dia kata kalau cepat pun 25 jam, termasuklah menunggu di immigration tu. Jadi ambil masa 20 jam lebih naik bas zaman tu. Jadi zaman dulu mana ada bas, dia pun naik unta lah. Jadi mereka ni pengembara, yang suka mengembara. Mereka ni kabilah Jurhum diberi. Jadi satu hari ni ketika mereka sedang mengembara, mereka ni melihat sekumpulan burung yang sedang terbang di atas udara. Dan burung ni pula terbang berkeliling, maksud dia pusing situ ya, pusing ke atas ya. Jadi bila kabilah Jurhum ni melihat burung tu, itu petanda. Kalau orang-orang masuk pergi ke padang pasir ni, dia tengok tanda tu, dia tahu dah di bawah tu ada air. Di bawah burung duk pusing atas tu, mana di bawah tu ada air. Kemudian kabilah Jurhum ni pun, puak-puak ni bercakap sesama mereka lah. Dia kata selama kita duk lalu kot ni, tak pernah tengok lagi burung macam ni, duk pusing ni. Takkan dekat situ ada air? Jadi nak pastikan betul tak betul ada air, mereka pi di tempat burung duk pusing tu, dataran Kaabah tu lah. Bila mereka pergi dekat situ, mereka nampak sungguh ada takungan air yang ditakung oleh Siti Hajar, air Zam-Zam tu lah. Jadi bila mereka tengok air ni, serenok lah. Pengembara bila mengembara ni memerlukan air, bekalan air yang banyak. Jadi bila tengok air tu serenok lah. Dia pun pergilah dekat air tu, tengok-tengok nampak dua orang, seorang perempuan dengan bayi dia, yang ini Siti Hajar dengan Nabi Ismail. Bila mereka tengok dua orang ni, mereka tahulah air ni mesti kepunyaan perempuan ni, sebab sebelum ni tak berlaku benda ni. Jadi mereka pun minta izin kepada Siti Hajar nak air tu, air Zam-Zam tu lah. Jadi Siti Hajar pun bagilah air tu, mereka pun isilah dalam bekas. Tapi bukan terpawai tau, sebab zaman tu kedai terpawai tak ada lagi. Jadi mereka isi dalam gereba. Gereba ni bahasa kitab lama, kulit yang dijadikan bekas untuk isi air. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, dekat Mekah ni dia ada dua muzium. Satu dipanggil Muzium Hudaibiyah, yang biasa kita duk pergi Miqat tu. Satu Muzium Hudaibiyah. Satu lagi dia muzium ni duduk di kawasan Mekah. Muzium ni muzium dia tunjuk barang-barang yang pernah digunakan oleh Arab zaman dahulu. Salah satu barang dia tu, dia gantung di dinding tu, gereba. Gereba tu kulit kambing yang mereka jadikan bekas untuk isi air. Mereka buang samak lah, macam kita lah duk sebut samak tu. Mereka ambil daging apa semua, kemudian mereka jadikan kulit tu, mereka jahit, cantumkan isi air, dipanggil gereba. Jadi dia pun isilah dalam gereba tu banyak. Serenoklah dapat air ni. Kemudian nak ucap terima kasih lah kepada Siti Hajar ni sebab bagi air. Mereka kumpul makanan yang mereka bawa seorang sikit, bagi kat Siti Hajar ni makanan tu. Kemudian mereka dirikan sebuah kemah untuk Siti Hajar ni berteduh dengan bayi dia. Tu asal cerita. Jadi Siti Hajar pun duduk di situlah. Puak-puak Jurhum yang ambil air ni, mereka mengembara. Mereka pun pergi lah mengembara. Bila mereka pergi mengembara, mereka balik tempat mereka di Yaman.
Bila balik, mereka ajak adik-beradik mereka yang duduk di Yaman, pindah mari duduk dengan Siti Hajar di dataran Kaabah tu. Bawa adik-beradik mai duduk di situ. Pasal apa? Pasal tempat yang mereka duduk ni akan jadi maju. Sebab apa? Sebab dia ada ayak. Ayak Zam-Zam tu lah. Jadi mereka pun berkampung lah di situ. Masa zaman tu lah Nabi Ibrahim mari ziarah Nabi Ismail nak sembelih tau. Biar kita tak cerita lah, sebab tu dia masuk nampak korban. Mari ziarah sampailah masa Allah Ta'ala ambil nyawa Siti Hajar ni. Bila meninggal Siti Hajar, hak milik mutlak air Zam-Zam ni jatuh kepada Nabi Ismail lah. Dia yang kontrol air Zam-Zam tu. Sebelum ni mak dia ada. Jadi dia yang uruskan air Zam-Zam tu. Jadi Nabi Ismail pun membesar di kalangan puak-puak Jurhum tu lah. Kemudian puak-puak ni pula, bila tengok Nabi Ismail ni bagus, Nabi ni orang bagus. Lepas tu mereka ni pun berkenan lah nak jadikan menantu. Mereka pun pilih lah di kalangan anak-anak mereka yang comel-comel lah, semawa dekat Nabi Ismail ni untuk dijadikan isteri. Jadi Nabi Ismail pun terimalah, kahwinlah dengan salah seorang daripada anak kabilah Jurhum ni. Bila Nabi Ismail berkahwin, Nabi Ibrahim yang duduk di Palestin tu dapat berita, kata anak dia berkahwin. Dia marilah nak ziarah anak dia. Bila dia mai ke Mekah ni, sebelum ni dia mai dah, dia nak sembelih semua tu. Jadi dia tahu adalah rumah Ismail ni kat mana. Dia pun mai. Bila dia mai takdir Allah, Nabi Ismail ni tak ada di rumah. Yang ada di rumah ni isteri dia. Jadi bila Nabi Ibrahim sampai di rumah tu beri salam, keluarlah seorang perempuan. Nabi Ibrahim pun tengok perempuan ni, dia tahulah ni menantu dia. Kemudian dia pula tak habaq kata dia ni pak mentua. Dia terus tanya, ni Ma'e dah Ma'e? Bahasa mudah kan? Ma'e dah Ma'e? Oh, dia kata abang Ma'e tak ada. Isteri dia jawab, abang Ma'e pergi kerja, keluar pergi cari duit, kerja lah. Oh, Nabi Ibrahim kata, oh tak apalah, saya main ni nak jumpa Ismail lah. Dia pula tak ada. Tak apalah, cuma nak tanya sikit lah, macam mana hidup dengan Ismail? Nabi Ibrahim ni tanya menantu dia, macam mana kehidupan dia dengan Ismail ni. Tahu menantu dia kata apa? Dia kata teruk. Menantu dia ni, dia kata jam hidup dengan abang Ma'e. Dia kata apa pun tak ada. Tengok rumah saya, Astro pun tak ada, peti air tak ada. Maknanya dia komplain lah, dia merungut. Sebab dia susah dia hidup dengan Ismail ni. Dia merungut dekat pak mentua dah, dan dia tak tahu tu pak mentua dah. Jadi Nabi Ibrahim tengok ni rungutan isteri Nabi, anak dia ni, menantu dia. Dia kata, macam tu lah. Tak apalah, saya nak tunggu Ma'e pun lambat lagi ni, saya nak balik dululah. Cuma saat lagi kalau Ismail balik, akhir salam kat dia. Kemudian habaq kat dia, ni frame pintu ni tukar baru. Bahasa lah ni dia panggil frame pintu lah. Dulu orang panggil alang pintu kan, atas lah. Dia kata tukar baru. Pesan kat Ismail, alang pintu ni kena tukar. Jadi Nabi Ismail pun tak lama lepas pada Nabi Ibrahim balik, ayah dia balik, dia pun sampai rumah. Bila dia sampai rumah, isteri tu dah bak lah, abang tadi ada orang tua mana tu mai, duk tanya pasal abang lah. Kemudian orang tua ni pula dia tanya lah pasal kehidupan kita ni, suami isteri ni. Lepas tu Nabi Ismail kata, hang jawab lagu mana? Saya jawab teruk, faham tak ada? Saya kata susah lah. Lepas tu Nabi Ismail pun tanya, orang tua yang hang cerita tu, cuba habaq mai sikit, ciri-ciri dia tu macam mana. Isteri dia pun habaq lah, orang kulit macam ni, muka bersih. Bila isteri dia habaq lagu tu, Nabi Ismail tahu dah pak dia, ayah dia. Kemudian dia tanya isteri dia, orang tua yang hang cerita tadi, dia ada pesan apa-apa tak? Isteri kata ada abang, dia kena salah kat abang. Kemudian dia suruh saya habaq kat abang, ni frame pintu ni tukar baru. Bila Nabi Ismail dengar, dia faham dah, ayah dia suruh cerai perempuan ni. Tu frame pintu. Frame pintu tu tukar, makna dia make frame baru. Frame ni tak boleh pakai ni, aneh-aneh makan. Contoh tu dia buat kiasan. Bila Nabi Ibrahim habaq tu, Nabi Ismail pun faham dah, dia pun habaq isteri dia. Dia kata, ni isteriku, orang tua tadi
Yang hang duk habaq tadi tu, orang tua tu, pak mentua hang, dia mai ni, dia nak tengok kehidupan aku dengan hang ni macam mana. Rupanya hang ni perempuan yang tidak bersyukur. Jadi dia suruh aku ceraikan hang. Jadi berlakulah penceraian Nabi Ismail dengan perempuan tu. Kemudian tak lama lepas pada tu, puak-puak Jurhum ni tengok Nabi Ismail ni seorang kan, dah cerai, cari pula hak baru bagi. Pasal depa sayang Ismail ni bagus. Jadi depa pun carilah perempuan yang baik beri ke Ismail. Kali kedua kahwin. Kata sebahagian ulama, kali kedua pun dapat frame yang sama juga. Aneh-aneh makan. Isteri kedua ni pun perangai lebih kurang lah. Suka duk upload dalam Facebook. Contohlah, mudah nampak sikit. Kan, hal-hal keluarga ni jangan duk upload dalam Facebook. Bukan apa, orang ni ambil kesempatan. Jadi orang tahu, di rumah tangga dia ni bergoyang. Orang masuk jarum lah. Bercerai berat. Cuma yang Nabi Ismail kali kedua ni, perempuan ni pun perangai dia sama. Bila Nabi Ibrahim dengar kata anak dia kahwin lain, dia mai. Nabi Ismail tak ada di rumah juga. Bersembanglah dengan bini yang nombor dua ni. Tanya macam mana hidup dengan Ismail. Oh, dia kata Jen, abang Ismail ni aduh letih tu. Nak pergi mana pun tak boleh. Dia tak ada apa langsung. Dia merunguk lah. Oh, bila Nabi Ibrahim dengar, tak bagus lah menantu lagu ni. Oh, dia kata tak apalah. Saya nak tunggu pun lambat lagi ni, suami nak balik. Tak apalah, saya balik dululah. Kin salam kat dia, habaq kat dia, frame ni tukar baru. Frame pintu ni tukar lagi. Kemudian tak lama balik Nabi Ismail. Bila balik, isteri dia pun habaq lah. Ada orang tua, ciri-ciri dia macam ni. Dia mai tanya abang, kemudian dia pesan lah suruh tukar frame pintu. Bini pun kata frame ni baru tukar lah. Pasal pun nak tukar pula. Jadi bini dia tak faham je. Nabi Ismail pun faham dah, ayah dia suruh cerai perempuan ni. Berlakulah penceraian kali kedua. Mana? Cerai. Kemudian menikah kali yang ketiga. Menikah kali ketiga ni, kata sebahagian ulama, perempuan ni anak Mudad. Ayah dia nama Mudad. Mudad ni salah seorang ketua kabilah Jurhum. Nikah dengan anak Mudad ni. Bila menikah kali ketiga, mai Nabi Ibrahim ziarah. Kali ketiga. Bila mai ziarah, kan, jumpa sampai di rumah, ketuk pintu, keluarlah perempuan ni, isteri yang nombor 3 ni. Hak dua orang cerai lah. Hak nombor 3. Oh, dia pun tengok orang tua dia kata, pak cik mai mana? Dia kata mai cari Ismail lah. Ismail dah tak ada, dia pergi kerja. Oh ya ke, bila balik? Tak tahu. Ni nak tanya sikit lah, macam mana hidup dengan Ismail? Oh, dia kata abang Main macam ni. Isteri ketiga ni, dia kata, oh, saya tak pernah jumpa lagi lah abang Main yang hebat ni. Isteri dia ni puji suami dia. Kalau bahasa kita lah, abang Main ni semua kerja dia boleh buat. Ikat bata boleh, kan, naik petai pun boleh. Semua dia boleh buat. Makna isteri ketiga ni dia puji suami dia depan pak mentua dia. Dan dia tak tahu tu pak mentua dah. Bila Nabi Ibrahim dengar ni, dia seronok lah. Pasal perempuan ni perempuan yang baik. Kan, dia terima, dia reda dengan hidup dengan Ismail ni. Oh, dia pun seronok. Bila seronok, dia kata duk tunggu lama sangat, suami hang tak tahu balik bila. Lah ni, tak apalah, aku nak balik dulu. Aku mai pula lain kali. Cuma sekali kalau suami hang balik, okay, salam kat dia. Dan habaq kat dia, frame pintu ni jangan tukar dah. Nampak tu, Nabi Ibrahim kata, jangan tukar dah. Kemudian baliklah Nabi Ismail. Bila balik, isteri dia pun dah habaq lah. Isteri dia pula, bagus tak bagus, dia habaq ke Nabi Ismail. Dia kata, abang, tadi ada satu orang tua mai rumah. Orang tua ni bagus lah, cakap lembut, dia puji tetamu. Ni ciri-ciri isteri yang baik. Dia puji tetamu. Pasal tetamu ni dia bawa rahmat. Dia kata bagus lah orang tua ni, cakap lembut apa semua. Dia puji tetamu. Atau kalau nak tengok perempuan yang baik macam tu, ini kita bawa balik tetamu, bini kata, bang jangan bawa balik dah. Oh, makan kuat nak mampu. Oh, Jen bini kita. Bini kita, oh Jen. Dia kata bawa balik beras tahan 2 minggu, mai kawan abang seminggu pun. Udah dia punya. Kita pun tak apalah, sabarlah. Kawan abang bukan mai selalu. Ialah buat mai makan kurang sikit. Jangan duk mai makan kuat. Oh, tu bini kita. Oh. Ya, dia sepatutnya tetamu mai. Memang rezeki dia. Jadi dia puji Nabi Ibrahim. Dan dia tak tahu pak mentua dah.
Kemudian dia kata, abang, orang tua ni kisah salam kat abang. Dan dia pesan kat saya, frame pintu ni jangan tukar dah. Jadi bila Nabi Ismail dengar, dia faham dah. Ayah dia mai, dan ayah dia suruh kekalkan perkahwinan dengan perempuan ni. Jangan duk cerai perempuan ni. Dengan perkahwinan dengan perempuan ni lah Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ni 12 orang anak. 12 orang anak. Cerita dia. Salah seorang daripada anak Nabi Ismail ni berkahwin dengan seorang perempuan, lahirlah nama Adnan tu. Yang kata Tok Wan Nabi tu. Lahir daripada keturunan Nabi Ismail. Nampak tak? Lahirlah Adnan. Tu yang bila kita berzanji marhaban, dia sebut sampai Adnan. Tu orang panggil keturunan Nabi yang tak lari dah, tak kontroversi. Kalau kita sebut daripada nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdi Manaf, Abdi Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab. Naik sampai atas tu, sampai Lu'ay, Ghalib, Fihrun, Malik, sampailah Adnan. Kalau kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Sampai ke Adnan ni ialah Tok Wan Nabi yang ke-21. Dan Adnan ni lah dipanggil Arab Kacukan. Yang kita sebut tadi tu. Arab kuno, Arab asli, Arab Kacukan. Jadi Arab Kacukan ni juga dipanggil mereka itu Arab Adnaniyah. Boleh faham tak tu? Arab Adnaniyah. Arab keturunan Adnan, Tok Wan Nabi yang ke-21. Jadi kebanyakan ulama bila sebut nama Nabi sampai tentu. Naik atas pada tu dia jadi kontroversi sikit. Naik atas sampai Nabi Adam. Riwayat dia kontroversi. Sebab tu yang paling tepat sampai Adnan saja. Yang tu paling tepatlah kalau nak sebut. Daripada Adnan tu turun sampailah Tok Wan Nabi yang ke-10. Nama dia Fihrun. Nama Tok Wan Nabi tu. Mulai daripada Fihrun ni lah digelar dia Quraisy. Tu Nabi keturunan Quraisy. Ambil di mana? Ambil di Fihrun tu lah. Ambil daripada Tok Wan Nabi yang ke-10 tu, nama dia Fihrun. Dialah digelar Quraisy. Lahir daripada dia ni dipanggil keturunan Quraisy, keturunan Fihrun tu. Jadi Nabi mari daripada keturunan Adnaniyah, Arab Adnaniyah dan keturunan Quraisy. Okey? Duk di Fihrun. Kemudian daripada Fihrun tu turun sampailah Hashim. Hashim ni anak Abdi Manaf. Hashim ni Tok Wan Nabi selepas Abdul Muttalib tu, ayah kepada Abdul Muttalib. Jadi sebelum kelahiran Nabi, Arab Quraisy ni lah yang duk kontrol Mekah. Saya tak cerita Jurhum tadi, saya ingin masuk. Okey, bila dah selesai semua ni, makna dia Jurhum ni Nabi Ismail kahwin-kahwin sampailah masa Allah Ta'ala wafatkan Nabi Ismail. Jadi bila Nabi Ismail wafat, air Zam-Zam yang ada di Mekah tu dikontrol oleh keturunan isteri dia lah. Sebab Nabi Ismail tak ada dah. Anak-anak Nabi Ismail semua keluar. Jadi dijaga oleh puak-puak Jurhum ni. Mula-mula jaga elok lah. Orang duk main Mekah, mereka sambut. Lama-lama mereka jadi zalim, buat zalim. Orang masuk Mekah, mereka buat naya. Bila buat naya, anak-anak Nabi Ismail yang duk di luar tu tak puas hati lah. Sepatutnya hampa jagalah Mekah ni. Hampa terima orang duk mari tu layan elok lah. Tiba-tiba hampa buat tak elok. Jadi bila buat tak elok, anak beranak Nabi Ismail yang 12 ni pakat nak halau Jurhum ni keluar daripada Mekah. Nak halau puak-puak Jurhum yang buat zalim ni. Masa tu. Dan sumber air bukan Zam-Zam saja dah, banyak dah sumber air. Jadi mereka ni sebelum nak keluar, puak Jurhum ni, mereka kambus telaga Zam-Zam. Mereka tutup telaga Zam-Zam. Mereka ambil barang-barang kemas mereka, yang perempuan ni barang berharga ni, lempak dalam telaga Zam-Zam. Kemudian pedang, perisai apa semua, lempak dalam telaga Zam-Zam.
Kemudian 2 ekor patung kijang emas depa lempak dalam telaga Zamzam dan depa tutup telaga Zamzam. Jadi bila Nabi Ismail, anak-anak Nabi Ismail itu turun main nak halau, telaga Zamzam tak ada dah. Hilang telaga Zamzam. Cuma sumber air depa guna yang lain, tak guna Zamzam dah. Hilanglah telaga Zamzam tu. Sampailah zaman Hashim disebut tadi tu. Sampailah tok wan Nabi yang bernama Hashim. Hashim ni anak Abdi Manaf. Abdi Manaf ni ada 2 orang anak. Seorang nama dia Hashim, yang kedua nama dia Al-Muttalib. Tu anak dia. Kemudian Hashim ni lah yang kontrol Mekah. Dialah yang layan tetamu-tetamu daripada luar. Orang mari buat umrah, buat haji, dia layan lah. Hashim ni. Dan dialah orang pertama yang jamu makan kepada orang-orang yang datang ziarah Mekah. Sebahagian ulama kata dia dipanggil Hashim sebab dia duk kepok roti. Hari ni kalau tuan-tuan pergi Mekah, Madinah, bila time orang nak buka puasa tu, ada orang dia hampa safrah tu kan, kemudian dia kepok roti dia letak kan, itu perbuatan tu dibuat oleh Hashim ni, tok wan Nabi ni. Dia yang mula-mula buat. Hashim ni seorang yang dermawan, terkenal dia di Mekah. Dialah duk jamu orang makan. Bahkan ada sebahagian ulama kata dialah yang mula-mula buat sup. Roti tu cicah sup. Dia yang jamu orang makan. Dipanggil Hashim sebab dia kepok roti tu. Dan ada sebahagian ulama kata dipanggil Hashim bukan kepok roti, kepok tulang tu. Tulang tu dia kepok lagu tu ya. Hashim tu, tok wan Nabi tu. Jadi zaman Hashim ni hebatlah. Zamzam tak ada dah. Telaga Zamzam tak ada dah, hilang. Kemudian Hashim ni, dia ni satu hari, orang keturunan Quraisy ni, mereka ni minat mega, orang mega, businessman. Jadi satu hari dia panggil adik dia nama Muttalib. Al-Muttalib, dia kata, "Talib Hamasa, aku ni aku nak keluar, aku nak pergi Palestin, aku nak mega, nak ambil barang Mekah buat pergi Palestin. Jadi nanti aku baliklah. Jadi sementara aku tak ada ni, sepeninggalan aku ni, hang urus semua." Dia serahlah urusan jaga Mekah, sambut tetamu mari ni kepada adik dia nama Al-Muttalib. Dan dia pun pergilah ke Palestin. Sebelum sampai Palestin, dia singgah di Madinah, di bumi Madinah. Masa tu tak panggil Madinah, dipanggil Yasrib. Dia singgah di bumi Yasrib. Bila singgah di bumi Yasrib ni, dia berkenal lah ada seorang perempuan ni, nama dia Salma, bukan Saloma nah. Nama dia Salma. Dia berkenal dengan Salma ni, dia kahwin dengan Salma. Siapa dia? Hashim ni. Bila dia nikah dengan Salma ni, takdir Allah, ada rezeki lah perkahwinan ni. Salma ni mengandung. Bila Salma ni mengandung, Hashim ni dia ingatlah tujuan asal dia nak pergi Palestin. Jadi dia pun buat keputusan nak pergi, barang-barang ni nak buat pergi Palestin, lepas tu nak ambil barang hak Palestin tu balik sini. Dia pakatlah dengan orang-orang Madinah ni pergi. Takdir Allah, bila Hashim ni sampai di sebuah tempat dipanggil Gaza. Biasa dengar kan kalimah tu, Gaza tu? Dia meninggal dunia di Gaza. Tok wan Nabi yang bernama Hashim ni meninggal dunia di Gaza. Jadi isteri dia tak tahulah suami meninggal. Sebab zaman tu mana ada handset kan. Jadi dia kena tunggu orang yang pergi dengan Hashim tu balik, baru dia dapat berita tu. Tunggu, baliklah kumpulan yang pergi sekali tu. Bila balik, dia pun habaq lah. Dia tengok, mana suami aku? Dia kata, "Minta maaf ni Salma, suami hang telah meninggal dunia, dikebumikan di Gaza." Bini anak duduk dalam perut, suami tak ada. Sedih Tapi dia kuat juga Salma ni, sebab ada pok-pok menekan ni. Pok-pok menekan ni duk sabarkan dia. Tak apa Salma, sabar, nak buat macam mana, suami dah mati dah, tak apalah, hang teruskan jaga bayi tu benih dia tu, hang jaga elok-elok. Jadi Salma ni ada kekuatan lah untuk duk jaga bayi dalam perut dia ni. Dia pun belalah anak dalam perut ni, sampailah kandungan dia berusia 9 bulan. Ghalib 9 bulan, lahirlah seorang bayi lelaki. Kemudian bila lahir bayi lelaki ni, Salma ni tengok anak dia ada tanda pelik. Pelik dia tu di atas kepala.
Rambut dia ada putih, ada warna putih. Dia letak nama anak dia Syaibah. Anak dia ni, dia letak nama Syaibah. Syaibah tu Abdul Muttalib lah. Sebab tu Abdul Muttalib ni lahir di Madinah, bukan lahir di Mekah. Tok Wan Nabi yang bernama Abdul Muttalib ni, nama dia nama Syaibah. Sebab tu kalau tuan-tuan baca kitab Berzanji tu, dia kata Syaibatul Hamd. Syaibah tu. Lahirlah Syaibah di bumi Yasrib. Berita kata meninggalnya Hashim ni sampai juga ke adik dia Al-Muttalib yang duduk di Mekah. Bila Al-Muttalib ni dengar kata abang dia meninggal, sedih kan, berasa sedih abang meninggal kan. Jadi Allah sedih, malah nak kata apa lah. Cuma dia rasa, orang panggil apa, rasa terubat sikit kesedihan tu bila orang yang cerita dekat dia kata meninggal abang dia ni, sebelum abang dia meninggal abang dia berkahwin. Bila berkahwin, perkahwinan abang dia ni ada benih, ada hasil. Abang dia kahwin dengan seorang perempuan, duduk di Yasrib, dan dia ada anak dengan perempuan tu. Bila Al-Muttalib ni dengar, dia seronok Tadi dia sedih abang meninggal ni, dia fikir Hashim ni telah meninggalkan seorang waris untuk aku serah balik jawatan yang aku duk buat lah ni. Muttalib ni bagus. Jadi dia pun tak apalah, buat keputusan nak pergi cari ni Salma ni lah, dengan anak dia ni, orang panggil adik ipar dengan anak menakan ni. Dia pun buat perjalanan. Maksud dia ni berjalan daripada Mekah ni, musafir lah, menuju ke bumi Yasrib. Nak pergi cari siapa? Salma ni lah. Dia pun pergi ke Yasrib. Sampai Yasrib, dia tanya orang lah, kenal tak perempuan nama sekian-sekian ni? Mereka kata kenal sangat lah, Salma. Dia kata tu rumah dia depan tu. Tuan-tuan tahu perkampungan tu di mana? Perkampungan Salma ni, perkampungan Bani Najjar ni. Bani Najjar ni, perkampungan dia depan. Kalau hari ni kita nak masuk Babu Salam ni, nak masuk Babu Salam tu, kawasan tu lah dipanggil perkampungan Bani Najjar. Situ lah. Sebab tu pintu kita nak masuk 15-16 tau. Kita masuk situ tu, depan tu, itulah perkampungan Bani Najjar. Kawasan tu. Jadi dia pergi di situ. Dia pergi cari-cari, dia pun tunjuk rumah tu, rumah dia. Dia pun pergi lah rumah Salma tu. Siapa dia? Al-Muttalib ni. Bila dia pergi dekat rumah Salma tu, dia pun beri salam lah. Keluarlah Salma. Lepas tu dia kata, ni Salma ke? Ya, saya ni Salma lah. Dia kata, Salma ni saya ni nak tanya sikit lah. Salma ni ada kahwin dengan orang Mekah ke? Dia nak pastikan benda tu. Sebab saat kita takut Salma ada 3 orang pula nanya. Kan? Dia pun tanya. Dia kata, suami saya telah meninggal dunia dan dia orang Mekah. Jadi Al-Muttalib ni tahu dah, ni lah adik ipar ni. Kemudian bila dia dah jumpa sungguh, dia berasa nak tengok lah anak menakan dia tu. Kemudian dia tanyalah Salma. Dia kata, Salma, hang kahwin dengan orang Mekah tu dapat anak? Dia kata, alhamdulillah lah, ada seorang anak. Ada seorang anak lelaki. Bila Salma ni kata ada anak lelaki, Al-Muttalib ni dia apa panggil? Kalau tempat saya dia panggil excited. Sini dia panggil apa? Teruja. Dia berasa macam teruja lah kan. Berasa, tak sabar ni nak tengok anak menakan ni. Dia kata, boleh tak hang panggil anak hang, aku nak tengok Ustaz? Kata Al-Muttalib ni. Salma pun panggil lah anak dia. Syaibah, come to mama. Tahu come to mama tu tahu? Mari kat ibu. Dia pun mai. Syaibah pun mai. Sebelum Syaibah tu mai kat mak dia, Al-Muttalib ni dia tengok Syaibah tu, dia tak boleh kawal perasaan ni. Pasal bila dia tengok budak ni, dia teringat abang dia. Kemudian dia peluk budak tu. Syaibah ni lah. Bila dia peluk budak, tak kenal hang peluk. Menjerit tu budak oi. Kan, dia peluk budak tu, seronok ni tak lepas. Jadi mak dia pun terkejut tu. Hang siapa ni duk peluk-peluk anak aku? Sebab tu orang Arab, tuan-tuan jangan duk main peluk anak Arab, dia tampar Arab nerau. Orang Arab dia cemburu. Tu anak-anak Arab tu kita tengok comel, kita buat ke? Jangan makan penampar Arab. Arab dia tak boleh.
Jadi bila anak dia dipeluk oleh orang yang dia tak kenal, oh dia tak boleh, dia terkejut. Dia kata apa ni? Apa ni? Dia kata, Al-Muttalib kata sabar Salma. Sebenarnya aku ni dengan hang bukan orang lain. Aku ni adik suami hang. Ni budak yang aku peluk ni, dia anak menakan aku. Sebab tu aku peluk dia. Barulah Salma tu hilang terkejut. Pasal apa? Oh, pak menakan, tak apalah. Kemudian sembanglah, ceritalah kisah nu gini. Lah sekali Al-Muttalib kata, Salma, aku main ni memang aku nak cari hang dengan anak hang. Dan aku kalau boleh nak ambil anak hang ni buat balik Mekah. Nak ambil Muttalib ni, Syaibah ni buat balik Mekah. Aku nak bela dia, aku nak jaga dia. Kemudian aku nak bagilah jawatan yang ayah dia bagi kat aku dulu tu. Sebab ni hak dia. Dia duduk pujuk Salma. Mula-mula Salma tak bagi tu. Salma kata, oh tak boleh. Saya pun anak seorang ni. Dia kata boleh. Sebab budak ni aku kena latih dia. Aku nak serah balik jawatan yang suami hang bagi kat aku. Jadi aku kena bagi kat dia sebab hak dia. Barulah Salma ni lembut hati. Dia pun serahlah Syaibah ni dibawa balik ke Mekah oleh Al-Muttalib ni. Jadi Al-Muttalib pun ambil Syaibah ni letak depan kenderaan dia tu, tak depan, dia duduk belakang. Bawa lah Syaibah ni balik ke Mekah. Bila sampai di Mekah, orang duk tengoklah Al-Muttalib ni bawa budak duduk depan dia. Sebab tu ada sebahagian ulama kata, masa itulah orang panggil dia Abdul Muttalib, hamba Muttalib. Dia pun ingat budak ni hamba dia. Kemudian dia kata, tak, ni bukan hamba aku. Ini anak menakan aku. Anak abang aku. Jadi aku akan asuh dia, latih dia. Bila dia dah mahir, aku akan serah jawatan ni kat dia balik. Sebab ini hak dia, kata Al-Muttalib. Jadi berlakulah era Al-Muttalib yang kontrol Mekah. Bukan Abdul Muttalib lagi. Dia pun mengasuh bela-bela Muttalib. Dia bawa lah pergi mesyuarat semua, beri Abdul Muttalib ni tengok suasana macam mana nak jaga orang. Dia rasa sampailah Allah Ta'ala ambil nyawa dia, nyawa Al-Muttalib ni lah. Bila Al-Muttalib ni meninggal dunia, anak-anak Al-Muttalib ni rampah jawatannya. Salah seorang yang ambil jawatan hak milik Abdul Muttalib ni nama dia Naufal. Naufal ni ambil jawatan tu, rampah daripada Abdul Muttalib. Sebab ayah dia meninggal, dia rampah. Bila dia rampah jawatan ni, Abdul Muttalib Syaibah ni minta tolong pak menakan dia hak duduk di Madinah lah, Bani Najjar tu. Jadi bila Bani Najjar ni dapat berita kata jawatan Abdul Muttalib dirampah oleh Naufal, sepupu dia. Jadi mereka ni buat rombongan 80 orang daripada bumi Madinah, Yasrib, mari ke Mekah, bawa pedang yang dicabut daripada sarung. Tujuan dia apa? Nak perang lah. Arab dia lagu tu budaya dia. Silat sikit perang lah, tunggu je. Orang Arab nak jadi main. Dia sikit-sikit salah, perang lalu. Jadi dia bawa 80 orang pergi ke Mekah. Sampai di Mekah, disambut oleh Abdul Muttalib. Muttalib pun sambut, pak makan. Dia kata tak apalah, kita minum-minum dulu. Sekejap lagi baru kita pergi cari Naufal. Pak makan tak payah, kita pergi cari Naufal tu dulu. Pergi cari Naufal ni duduk di lindungan Kaabah. Orang hebat kan, Kaabah tu dia ada, bila matahari suluh dia jadi redup belah ni. Dia duduk belah tu. Bila dia duduk di situ, pak makan dia main 80 orang ni, tahu buat apa? Pergi dekat Naufal tu, ambil pedang, letak di sini. Letak di tengkok ni. Dia kata, Naufal, hang nak serah balik tak jawatan yang hang ambil daripada anak menakan aku? Kalau hang tak mau, putus kepala. Jadi Naufal pun takkan tak mau, putus Jadi tak apalah, aku serah balik. Berlakulah serah balik tu. Jawatan yang sepatutnya memang milik Abdul Muttalib, diserah semula kepada Abdul Muttalib. Bermulalah era zaman Abdul Muttalib. Dekatlah nak sampai Nabi tu. Dekat dah tu. Tapi tak tahu sampai tak sampai. Kan? Pasal kita nak cerita benda penting sebelum lahir Nabi. Jadi saya nak sebut dua je. Bila zaman era Abdul Muttalib ni lah, Allah Ta'ala tunjuk telaga Zam-Zam dijumpai semula. Zaman siapa? Abdul Muttalib. Dan kekal telaga Zam-Zam sampai hari ni. Hebat. Pasal apa? Dekat dah dengan Nabi.
Allah Ta'ala nak tunjuk sebelum lahirnya seorang manusia yang paling hebat atas muka bumi, berlakulah peristiwa-peristiwa penting. Sejarah tak pernah lupa. Muncul semula air Zam-Zam. Zaman Abdul Muttalib. Jadi setengah riwayat kata Abdul Muttalib ni satu hari, dia ni orang hebat kan. Jadi dia ni masuk duduk dalam hijir Ismail. Satu hari dia duduk dalam hijir Ismail. Bila dia duduk sambil duduk rehat, lena lah dalam hijir Ismail tu. Bila lena ni mimpi, didatangi oleh seorang lelaki dalam mimpi dia. Lelaki yang datang dalam mimpi ni, dia kata, bangunlah wahai Muttalib, pilah gali Barrah. Dia sebut, pergi gali satu kawasan atau pergi gali dapatkan Barrah. Dia sebut dalam mimpi itu Barrah. Barrah ni nama air Zam-Zam. Selain pada Zam-Zam, dia nama dia Barrah. Mimpi kali pertama dia sebut Barrah. Ada setengah riwayat kata mimpi pertama bukan Barrah, dia sebut Taibah. Ini banyaklah riwayat. Saya nak cerita bagi ringkas. Ni pun dah tak ringkas dah ni. Jadi kalau ringkas sangat tak faham cerita. Jadi tuan-tuan nak faham beranak esok kena panggil tahun depan pula. Takkan nak balas sampai 3 jam. Kita ambil maklumat sikit-sikit. Sekurang-kurangnya orang kata lahir Nabi hantar apa? Oh, telaga Zam-Zam dijumpai semula sebelum lahir Nabi. Kemahlah tu. Ni lahir Nabi aku tak tahu apa. Gen. Ada benda kita ambil. Okey. Jadi dia mimpi suruh gali Barrah. Kemudian dia tak layanlah mimpi tu. Esok pula dia pergi tempat yang sama, dia mimpi lagi. Tapi dia tak sebut dah Barrah, dia sebut Taibah. Galilah Taibah. Dia pun tak faham lagi Taibah ni datang nama. Dia pun buat tak tahu yalah. Hari ketiga mimpi yang sama lagi. Cuma kali ni dia sebut bukan Barrah, bukan Taibah dah. Dia sebut Al-Madmunah. Madmunah, nama Zam-Zam lagi. Tak faham juga. Datang pom tak tahu. Mimpi pula kali keempat tu. Mari lagi lelaki yang sama. Dan lelaki ni kata, bangunlah Muttalib, galilah Zam-Zam. Dia sebut baru Zam-Zam. Bila dia sebut Zam-Zam, Muttalib tahulah. Air Zam-Zam. Kemudian dalam mimpi ni dia sebut tempat yang hang nak pergi gali tu. Hampir tempat ni ada burung gagak. Burung gagak ni biasanya warna hitam lah, tapi kaki dia ada putih. Hampir tengok tang mana burung gagak tu duduk, dan burung gagak tu kaki dia warna putih. Hang gali di situ, hang akan jumpa Zam-Zam. Jadi ketika itu Abdul Muttalib ni ada seorang anak lelaki, nama dia Haris. Anak lelaki dia nama Haris. Jadi dia pun pakaklah dengan anak dia ni, Haris ni. Galilah tempat yang dia dapat alamat dalam mimpi tu. Kan? Gali ni tuan-tuan faham lah. Zaman tu mana ada beho. Gali pakai alat cangkul benda ni. Mampu nak jumpa 500 tahun. Hilang. Duk gali ni. Pembesar Arab lain ni duk perli dia. Dia kata, Muttalib, hang ni buat kerja sia-sia. Kan? Hang ingat nak jumpa ke? Benda hilang 500 tahun. Mampu nak jumpa. Dia kata tak kira. Jumpa pun nak gali juga. Dia tak peduli lah. Dia duk perli dia ni. Dia tetap gali. Duk gali tak jumpa. Sampailah satu hari dia bernazar. Dia pergi depan Kaabah, dia bernazar, Abdul Muttalib. Dia kata, ya Allah, sekiranya aku jumpa telaga Zam-Zam yang hilang, dan engkau kurniakan kepada aku 10 orang anak lelaki, aku akan sembelih salah seorang daripada anak aku. Dia nazar dia tu. Dan nazar ni bukan syariat Nabi Muhammad. Sebab kalau syariat Nabi Muhammad, nazar benda haram tak jadi. Nazar benda wajib tak jadi. Sebab tu bila kita tak boleh menazar benda wajib, kita tak boleh menazar benda haram. Contoh nak bunuh anak, haram lah, menumpah darah. Mana boleh? Tak sah. Ini bukan syariat Nabi dah. Nak tu? Sebab tu kalau kata menazar, saya ni menazar ni ustaz. Nazar apa? Kalau anak saya lulus periksa, saya nak sembahyang subuh. Kita kata kat dia, bang, tak lulus pun kena sembahyang subuh bang. Pasal benda tu wajib. Wajib mana boleh nazar labu. Oh ya ke? Tu suruh mengaji, jangan tidur. Nak mengaji faham. Benda haram tak boleh nazar, benda wajib tak boleh nazar.
Benda haram macam duk menazar. Aku kalau anak aku lulus besok, aku ingat nak buat sate bewak bakat makan. Tak boleh. Bewak ke apa tak boleh makan ni. Tak sah. Jadi Abdul Muttalib nazar ni bukan syariat Nabi kita. Jadi nazar tu dia duk ingat tu. Dan takdir Allah, dia jadi jumpa Telaga Zamzam. Bila dia jumpa Telaga Zamzam, tahu dia jumpa apa? Barang kemas yang dia bawa sekali ya? Dengan pedang, dengan perisai, dengan barang kemas semua dia jumpa dalam telaga tu. Kemudian dia suruh keluarkan semua barang-barang tu. Kemudian dia leburkan barang tu. Cairkan semua tu. Kemudian jadikan pintu Kaabah. Tu hari ni kita duk tengok pintu Kaabah kilat elok. Zaman Abdul Muttalib buat pintu Kaabah tu. Jadikan pintu Kaabah. Kemudian 2 ekor patung kijang emas tu dia tak lebur. Dia gantung di pintu Kaabah. 2 ekor patung kijang emas diperbuat pada emas. Gantung di pintu Kaabah. Cuma tak lama ada kutu pi balas pula dah. Makna dia zaman tu pun ada dah kaki balas barang masjid ni. Jadi kalau zaman lain ni lagi berlambak. Ada orang pi curi benda tu. Zaman bila? Zaman Abdul Muttalib. Jumpa Telaga Zamzam. Jadi Abdul Muttalib ni hebatnya. Terkenal seluruh dunia kata dia ni orang yang jumpa Telaga Zamzam. Masyhur lah nama dia. Kemudian Allah Ta'ala bagi sungguh Abdul Muttalib ini dapat 10 orang anak lelaki. Sebab tu kalau tengok dalam kitab sirah, anak Abdul Muttalib 16 orang. Tapi bukan isteri dia seorang, isteri dia ramai lah. Dia dapat 10 orang anak lelaki, 6 orang anak perempuan. Jadi dia duk jagalah anak dia 10 orang ni sampailah mereka ni besar sikit remaja. Kemudian dia panggil mereka ni masuk dalam Kaabah. Pasal dia orang besar kan. Jadi dia masuk dalam Kaabah, dia panggil anak dia 10 orang. Dia kata ni, hari ni ayah nak buat pengumuman sikit. Dia ingat nazar dia. Jadi anak dia ni 10 orang, termasuklah ayah Nabi nama Abdullah. Dalam ramai-ramai anak dia, Abdul Muttalib ni cenderung hati dia sayang lebih kepada Abdullah ni. Tapi dah teringat nazar, tak payahlah, takkan nak pilih kasih. Dia pun panggil semua anak dia masuk dalam Kaabah. Kemudian dia habaq anak dia. Dia kata ni anak-anak ayah, dengar dah ayah nak habaq ni. Ayah ni sebelum ni bernazar. Kalau ayah jumpa Telaga Zamzam, ayah akan sembelih salah seorang daripada hampa ni. Dia habaq kat anak dia. Anak Abdul Muttalib ni dengar, tak bangkang lah. Tu bagus Abdul Muttalib ni belah anak. Anak pun dengar, tak apa ayah, kami ikut je, ayah nak buat apa. Kami terima je. Kalau anak kita, dia report polis je. Paling-paling tak ada pun dia kata kita mabuk ketum. Dia kata ayah mabuk ketum ni. Nak sembelih anak ni. Dia mesti benda tu. Tapi Abdul Muttalib ni anak dia patuh. Dia kata tak apa, kami terima apa keputusan ayah, kami okey je, tak ada masalah. Jadi Abdul Muttalib ni nak buat adil, nak bagi adil. Dia pun buat cabut undi. Dia tulis semua nama anak dia cabut undi. Bila cabut, naik nama Abdullah. Ayah Nabi ya. Jadi bila naik nama Abdullah, dia pun terasa macam, anak yang dia sayang kan. Tiba-tiba naik nama dia. Nak buat macam mana? Pegang tangan Abdullah ni, bawa pergi nak sembelih. Abdul Muttalib. Memang nak sembelih ha? Cuma abang-abang dia kata, ayah nanti sah. Takkan nak sembelih dah. Sembelih ha? Tunggu apa? Yang tunggu tambahlah ayat tu. Kan? Sembelih ha? Bila dia keluar pada Kaabah tu, pok-pok menakan semua duk tunggu kat bawah. Dia berkata Muttalib, nanti sah. Mungkin ada cara lain kot, kita boleh fikir benda ni. Dia kata cara apa lagi? Cara ni aku menazar dah. Boleh? Dia kata sabar sah. Lah ni kan ada satu orang yang hebat tu, orang lama ni. Kita pergilah tanya dia sah. Rupanya zaman tu Tok Bomo dah. Tok Bomo ni. Orang lama. Jadi dia pergi rujuk kat dia, kok tak Bomo tu lah. Tak sembelih ke ni? Bawa pergi jumpa Tok Bomo. Orang lama ni. Dia kata ni, Tok Bomo pun biasalah, standard lah. Bila tengok orang main, dia kata, saya tahu dah. Tahu saja Tok Bomo ni. Dia buat macam dia tahu belakang. Dia kata ni mesti ada masalah mai cari saya. Memang tidak tak mai. Tok Bomo ni jangan main, dia punya ayat kita termenung. Dia kata kami ada masalah besar ni. Apa dia masalah tu? Tanya buat apa, kata tahu dah. Dia ni Abdul Muttalib ni dia pergi menazar nak sembelih anak dia. Jadi ada tak cara boleh tebus?
Oh, dia kata tu dia lah hampa ni tak mengaji dulu ni. Kan, sebenarnya ada cara. Cara dia, tadi hampa cabut undi tadi, berapa kali dah cabut? Dia kata sekali lah. Oh, sekali, okey. Naik nama Abdullah tu kan? Sembelih 10 ekor unta, ganti nama Abdullah. Kemudian buat undi semula. Tapi tak perlu dah bubuh nama anak yang lain. Bubuh nama anak Abdullah ni dengan unta. Cabut undi tu. Kalau naik Abdullah, sembelih lagi 10. Sampailah tak naik nama dia. Jadi Abdullah ni, ayah Nabi ni ditebus sembelih dia dengan 100 ekor unta. Sebab tu hari ni bab jenayah dalam Islam, kalau hang bunuh orang dengan sengaja, hang kena bayar dia. Dia ada 100 ekor unta. Nampak tak? Tu dia ambil cerita tu. Cerita kata 100 ekor unta tu memang ada sungguh. Abdullah ayah Nabi ditebus dengan harga 100 ekor unta. Sebab tu orang pernah tanya Nabi SAW. Ada riwayat dalam Sahih Bukhari. Dah boleh tengok dalam Sahih Bukhari cerita bab Nabi tu. Orang pernah tanya Nabi SAW tentang keturunan Nabi. Wahai Rasulullah, engkau ni keturunan siapa? Nabi kata, aku ni daripada keturunan 2 orang bapa yang tidak jadi disembelih. Yang pertama Nabi Ismail tak jadi sembelih, ditibus dengan kibah. Betul tak? Kemudian yang keduanya ayah dia Abdullah ni lah, ditebus dengan 100 ekor unta. Tu Nabi. Jadi bila Abdullah tak jadi disembelih, Abdullah ni pun membesarlah di kalangan orang Arab. Dan dialah menjadi seorang pemuda yang hebatlah zaman tu. Kan? Orang tengok dia semua kenal kan? Budak bagus, lawa pula, berebut nak buat menantu. Ya, Abdullah ni. Rupanya cerita Abdullah ni bukan setakat orang Arab saja. Orang Yahudi pun tahu Abdullah. Sebab tu bila Abdullah ni satu hari, dia ni minat memburu. Dia minat memburu. Satu hari dia ni nak pergi memburu lah, masuk hutan. Bila dia masuk hutan, kebetulan takdir Allah, Wahab ni ayah kepada Siti Aminah. Dia pun masuk hutan juga, minat memburu juga. Ni takdir Allah ni, nak bertemu jodoh. Sebelum Abdullah dengan Wahab ni masuk, tapi masuk hutan lain-lain lah. Sebelum mereka ni masuk hutan, rupanya Abdullah ni pernah dilamar oleh seorang perempuan, nama dia Fatimah Khos'amiyah. Fatimah Khos'amiyah ni seorang perempuan yang kaya raya zaman tu. Bukan setakat kaya, lawa, bangsawan. Lepas tu pula dia ni budak you. Budak mengaji you lah, budak cerdik. Dia ni suka membaca kitab lama-lama, buku lama-lama ni. Jadi dia duk baca-baca, dia jumpa dalam buku orang yang anak dia bakal jadi Nabi, ada beberapa tanda di muka. Jadi Aminah Fatimah ni, dia duk perhati tengok pemuda-pemuda zaman tu. Dia nampak tanda tu dekat Abdullah. Ni Fatimah ni. Dia budak cerdik. Jadi dia pun panggil pembantu dia. Dia kata, hang pergi panggil Abdullah mai jumpa aku sah. Kan? Pembantu dia pun pergi jumpa Abdullah. Dia kata, Abdullah ni Fatimah nak jumpa hang. Fatimah ni siapa tak kenal orang kaya. Kan? Semua orang kenal dia. Abdullah pun pergi lah jumpa Fatimah. Bila jumpa Fatimah, tahu Fatimah kata apa? Abdullah, ni aku nak cakap kat hang ni. Aku ni nak kat hang tu. Direct lah. Tak ada duk pantun-pantun lah. Dia bagi direct tu. Dia kata, aku suka kat hang. Aku nak menikah dengan hang tu. Fatimah tu. Ni orang panggil, pergi cari timba cari pergi ke mana? Tu. Dia minta nak, dia lintang diri dia tau. Aku nak kat hang. Aku nak menikah dengan hang. Dia habaq dengan Abdullah dulu. Tahu Abdullah kata apa? Minta maaf. Saya tak boleh buat keputusan. Nak menikah dengan saya, kena jumpa ayah saya, Abdul Muttalib. Nampak bagus Abdullah nak? Sepatutnya Fatimah tu dia lagu tu. Dan Fatimah tu kata, aku mau kat hang. Sebab dia nampak tanda tu. Mana tu? Dia nak ambil kesempatan tu lah. Bukan salah. Bagus lah. Kan? Pasal perempuan tu dia cerdik. Budak you. Kan? Dia tahu lah. Dia cerdik. Jadi cuma perkahwinan Abdullah dengan Fatimah tak berlaku. Sebab mak Nabi bukan nama Fatimah. Mak Nabi nama
Aminah. Jadi tak berlaku perkahwinan tu. Cuma masa dia offer tu, Abdullah kata, tanya ayah aku. Tahu Fatimah ni kata apa? Tak payah tanya lah. Lah ni aku bagi kat hang 100 ekor unta. Dia offer dekat Abdullah ni 100 ekor unta. Kalau unta tu sekok 5,000, dia nak beri 500,000. Kalau dia offer kat kita lari malam tu. Malam tu juga dia ketuk rumah Tok Kadi. Menikah. Sidak pun buat lari menikah kat Siam. Kan? Dah perempuan kaya. Tunggu apa ni? Kan? Menikahnya. Abdullah tak kahwin. Dia kata lah ni hampir minta tak ayah aku. Jadi tak berlakulah perkahwinan tu sebab Fatimah ni tak pergi jumpa Abdul Muttalib. Tak jumpa. Berlakulah peristiwa masuk hutan. Jadi Abdullah ni satu hari masuk memburu. Kemudian Wahab ni pun masuk memburu. Tapi bukan masuk sekali. Kan? Wahab masuk tempat lain, Abdullah masuk tempat lain. Cuma dalam hutan ni Allah Ta'ala takdirkan Wahab ni melihat peristiwa yang pelik berlaku kepada Abdullah, ayah Nabi ni. Peristiwa pelik dia, rupanya masa Abdullah ni masuk, puak-puak pendeta Yahudi ni duk buat rancangan dah nak bunuh Abdullah ni, ayah Nabi ni. Dia tahu dah Abdullah ni anak dia, keturunan dia bakal jadi Nabi akhir zaman. Sebab tu orang Yahudi dia Bani Israel. Bani Israel ni kebanyakan Nabi daripada keturunan Bani Israel. Bila mari Nabi kita, dia memutuskan pertalian. Tak ada dah Bani Israel. Dia tak boleh terima. Dia cari jalan nak bunuh ayah Nabi nama Abdullah. Dia masuk hutan, Abdullah masuk, mereka pun masuk. Kemudian bila masuk sampai ke tengah sana, mereka kepung Abdullah. 10 orang pendeta Yahudi kepung Abdullah nak bunuh dia. Peristiwa dikepung oleh pendeta Yahudi ni dilihat oleh Wahab ni, mak Pak Aminah ni. Dia pun tengok, dia kata tu Abdullah tu. Dia kenal lah Abdullah. Kemudian dia nampak mereka ni duduk kepung, bawa pedang nak tikam, nak bunuh Abdullah lah. Dia pun berniat nak tolong lah, nak pi. Sebelum dia sampai nak pi tu, tiba-tiba Allah Ta'ala hantar malaikat. Dia nampak tentera berkuda. Kepung pula pendeta 10 orang ni, lari berterabur. Pasal dikepung oleh tentera berkuda. Yang tentera berkuda ni, Wahab kata, aku tak pernah tengok, tak kenal. Jadi dia nampak peristiwa tu depan mata dah. Makna dia Abdullah diselamatkan oleh sekumpulan orang misteri berkuda. Jadi dia pun fikir, dia kata Abdullah ni mesti ada sesuatu yang istimewa. Ni tengok orang Arab Wahab ni, cerdik dia. Kemudian habis di pemburu keluar, pergi jumpa bini dia. Wahab ni pergi jumpa Mak Aminah. Dia panggil, ni yang mesak yang panggil yang lah kan. Tuan-tuan panggil isteri panggil apa? Mak hang ni. Mesak mak hang. Kan dia panggil isteri dia, "Mai." Bini dia pun mai. Dia kata, "Ni, hang pergi bersiap. Hang pakai bersiap-siap cepat kita nak keluar." Bini ni bila suami kata bersiap, balik bersiap. Bini Arab. Bini kita jangan pergi siap. Buat apa? Siap lah kita nak keluar. Keluar pergi mana? Tu pakai tak keluar terus. Tanya banyak. Ni suami kata pergi siap. Siap aja lah. Dia pun bersiap-siap pakai keluar. Dia kata jom kita pergi rumah Abdul Muttalib. Dia ajak bini dia. Pergilah mereka berdua ni ke rumah Abdul Muttalib. Bila pergi rumah Abdul Muttalib, ketuklah pintu. Beri salam, keluarlah Abdul Muttalib. Bila Abdul Muttalib keluar, dia tengoklah, dia kenal lah Wahab dengan Mak Aminah ni, dia kenal. Dia pun orang hebat juga, keturunan Quraisy. Dia pun tanya, ada apa ni mai ni? Kami mai ni ada hajat besar ni. Hajat apa tu? Kami sebenarnya mai ni nak semawa. Tahu semawa? Tahu semawa? Sini panggil apa? Offer. Pandai. Offer no? Nak offer. Pandai dia. Eloklah dia jadi orang buat video pasal dia reti. Nak semawa, nak offer. Offer apa? Offer anak perempuan kami nama Aminah jodohkan dengan Abdullah. Nampak? Mak Aminah dengan apa Aminah ni yang offer. Dekat siapa? Dekat Abdul Muttalib. Main. Dia pergi cari Abdul Muttalib tu. Semawa. Tu baru betul. Dah tengok budak ni bagus, ada kelebihan, tunggu duk pergilah semawa. Ni sampai tak mau duk tua lagu tu. Tu anak darah tua.
Yang marah ya. Pina abang saya lagu tu lah. Dia pun semawa. Bila semawa, dia kata ni, Muttalib kata, anak mana tu? Hak nama Aminah tu lah. Oh, bila dia dengar nama Aminah, Abdul Muttalib kata, setuju. Terus setuju. Sebab apa? Sebab Abdul Muttalib ni dia dah Google dah siapa Aminah. Tuan faham tak? Dia dah Google tau Google. Dia dah Google tengok, oh Aminah ni baru jatuh dia gini-gini, orang bagus, budak bagus. Gitu. Ni cerita mudah ni. Jadi bila dia Google, dia tahu dah keturunan siapa Aminah ni bagus. Jadi berlakulah perkahwinan mak Nabi dengan ayah Nabi. Nampak tu? Tu cara Allah atur tu. Jadi bila mak Nabi dengan ayah Nabi berkahwin, berlaku satu peristiwa besar di bumi Mekah ketika itu. Perempuan Quraisy, anak dara ni mati. Ini disebut dalam kitab yang dikarang oleh Tok Guru bagi Tok Kenali. Nama dia Syekh Ahmad Al-Fatani. Kitab tu nama dia Badrut Tamami wan Nujumis Sawakibi. Dia kata dalam kitab tu, beberapa perempuan Quraisy meninggal dunia setelah berkahwinnya Abdullah dengan Aminah. Ni orang panggil fras. Bukan setakat pacak pala mati terus. Frah menungging. Ni bukan menungging dah, mati terus. Beberapa perempuan Quraisy meninggal dunia. Pasal apa? Tak dapat Abdullah. Hebatnya ya Nabi. Bila berlaku pertemuan perkahwinan ni, takdir Allah, Aminah ni mengandung. Tak tu? Panjang lagi tu. Kita berhenti dalam tu. Okey, tu peristiwa pertama, jumpa air Zam-Zam. Abdul Muttalib. Kemudian bila Aminah mengandung, lagi 50 hari nak lahir Nabi, berlakulah peristiwa tentera bergajah yang dirakam dalam surah Fil tu. Lagi 50 hari nak lahir Nabi. Mana dua peristiwa ni menunjukkan nak lahirnya seorang bayi yang hebat. Air Zam-Zam dijumpai semula, Kaabah dipelihara oleh Allah. Itu kehebatan. Belum lahir lagi tu. Belum lahir Nabi lagi. Tuan-tuan kena ingat dua peristiwa. Pertama, air Zam-Zam tadi. Yang keduanya, zaman Abdul Muttalib juga berlaku peristiwa Abrahah nak runtuh Kaabah. Asal cerita ni, Abrahah ni, dia raja yang memerintah ataupun gubernur yang memerintah Yaman. Dia ni duduk di Yaman. Dia duduk perhati tengok orang Yaman duduk pergi Mekah, orang luar duduk pergi Mekah, duduk buat haji duduk pergi rumah tu ataupun batu hitam tu Kaabah. Jadi dia ni rasa cemburu. Sebab dia tengok bila orang duduk pergi ramai dekat Mekah ni, ekonomi Mekah ni rancak. Jadi dia pun buat rancangan nak suruh orang mari ke Yaman. Macam mana cara dia? Dia pun buat rumah ibadah. Yang dia import batu-batu nak jadikan bangunan rumah ibadah ni daripada luar. Cantik lawa lah dia buat. Nak banding dengan Kaabah ni, dia pun buat. Tujuannya apa? Supaya orang Yaman tak pergi dah Mekah. Duduk di Yaman je, pasal dah ada rumah ibadah yang lebih lawa lagi daripada Kaabah. Dia ingat orang pi ni, sebab orang nak pergi tengok Kaabah saja kan, ni kehendak Allah telah campak dalam hati, berasa nak pergi. Bukan kata sebab hang lawa kan, ibadah kan. Jadi dia buat tak jadi. Benda yang dia cita-cita tu, orang Yaman nak duduk situ tak pergi Mekah, tak berlaku. Orang Yaman tetap pergi Mekah. Jadi dia berasa nak marah, tapi dia tak boleh guna alasan tu nak runtuh Kaabah. Satu hari ada seorang orang Arab ni. Orang Arab ni, dia dengar lah kata Abrahah ni buat rumah ibadah ni, tujuan dia nak lawan Kaabah. Dia orang Arab, dia panah orang Arab ni. Tahu dia buat apa? Dia pergi berak dalam rumah ibadah. Kemudian dia ambil najis dia lomor kat dinding. Wajaknya Arab. Arab ni dia pergi lomor. Pasal apa? Pasal Abrahah ni nak bagi orang pergi Yaman tak pergi Mekah. Dia pengang lah, dia lomor. Dia lomor penuh dalam. Jadi Abrahah ni guna alasan ni lah. Dia nak guna alasan orang tak mailih, dia guna alasan orang Arab yang buat. Jadi orang Arab ni kita pergi runtuh Kaabah. Kemudian Abrahah ni beritahu kepada pemerintah raja dia lah, suruh hantar mari 13 ekor gajah. Tu tentera bergajah tu. Tuan-tuan boleh tengok dalam
Tafsir Nurul Ihsan, jilid yang pertama. Maaf, bukan jilid pertama, surah Fil tu lah. Buka dengan tafsir Nurul Ihsan. Dia sebut tu 13 ekor gajah. Gajah yang paling besar nama dia Mahmud. Sebutlah tu, bukan saya duk reka. Nama dia Mahmud. Gajah yang paling besar. Abrahah naik gajah tu, nama dia Mahmud. Gajah ni, gajah ni bukan gajah Asia tau. Gajah ni gajah Afrika. Gajah Afrika ni tuan-tuan tahu besar mana? Besar dia 11 tan, 12 tan. Kalau gajah Asia ni 6 tan, 7 tan. Tu pun hang cirik dah. Kena hak 6 tan, 5 tan tu hang lari berselerak lah. Macam kita duk pergi Kelantan lalu berbanding kan. Jumpa gajah tu pun pucat muka. Ini gajah 11 tan weh. Besar nak mampu orang Kedah tu. Besar betul-betul lah. Jadi bila